Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan pada kami suatu yang memberi manfaat. Wanfa'na bima 'allamtana, dan manfaatkan tiap apa yang kami pelajari. Wazidna ilma, tambahkan ilmu pengetahuan kami. Allahumma faqihna fid din, fahamkan kami dalam urusan agama. Wa 'allimna at-ta'wil, ajarkan pada kami penafsiran Al-Quran. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan kami daripada kalangan mereka yang apabila mendengar suatu percakapan, kami mengambil perkataan yang baik untuk dijadikan amalan dalam kehidupan seharian kami. Allahumma inna na'udhu bika minal jununi wal barasi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu daripada penyakit gila, sopak, kusta dan penyakit yang teruk, khususnya COVID-19 yang tidak ada izin sembuh melainkan kesembuhan daripadamu ya Allah. Allahumma amin. Ya Allah, terima dan perkenankanlah doa serta amal ibadah yang kami lakukan. Yang berbahagia Tuan Imam, seterusnya ahli jawatan kuasa surau Al-Muhtadin, yang dikasihi para jemaah muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita ucapkan kepada Allah kerana memanjangkan usia kita, dapat lagi sama-sama kita menunaikan fardu asasi maghrib secara berjemaah. Dan mudah-mudahan tergolong kita di dalam kalangan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menunaikan solat secara berjemaah lebih baik berbanding orang yang solat bersendirian, dengan diangkat darjat ataupun kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, bisab'in wa 'ishrina darajah, sebanyak 27 darjat. Mudah-mudahan tergolong kita di dalam kalangan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, menggunakan al-qaulut tam fi ahkamil ma'mum wal imam pada permasalahan yang ke-34. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa li syekhina bi'ulumihi fid darain amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat kepada pengarang dan penterjemah kitab, juga kepada kita yang membaca kitab di dunia dan di akhirat manfaatnya insya-Allah amin. Hari itu kita telah sentuh berkenaan dengan makmum yang tidak sempat membaca Fatihah kerana berbimbang dia menegur bacaan imam ataupun dia membaca amin. Maka disebut pengarang kitab bahawa diberi keuzuran kepada makmum yang tidak sempat membaca Fatihah disebabkan masyghul dia ataupun berbimbang dia ataupun disibukkan dia dengan menegur bacaan imam atau dia membaca amin. Maka apabila ketika imam rukuk, makmum perlu habiskan bacaan Fatihah dia dan takhalluf ataupun terkebelakang, tidak ikut makmum akan pergerakan imam pada rukuk, itu dikira sebagai satu keuzuran. Masalah yang ke-34, makmum yang berbimbang membaca tasbih atau zikir selepas doa iftitah dan a'udzubillah yang lain daripada Fatihah. Makmum dia lepas angkat takbir Allahu Akbar, dia berbimbang ataupun sibuk dia dengan membaca tasbih ataupun zikir. Dia baca tasbih subhanallah, ataupun dia menyebut alhamdulillah, ataupun dia menyebut Allahu Akbar, ataupun dia menyebut la ilaha illallah tengah duduk semayang. Solat itu adalah doa. As-salah maksudnya ad-du'a bil khair, berdoa pada suatu kebaikan.
Maka dia berdoa di dalam sembahyang ataupun dia berzikir di dalam sembahyang tidak membatalkan sembahyang dengan niat benda itu adalah zikir di dalam salat tersebut. Jadi makmum ni tadi, dia lepas daripada takbir, dia bertasbih ataupun dia berzikir, apa-apa zikir, la ilaha illallah ataupun Allahu akbar ataupun alhamdulillah. Dan selepas daripada dia membaca doa iftitah, yang kita telah sentuh kelebihan orang yang tidak meninggalkan doa iftitah, kemudian dia baca pula a'udzubillah, dia tak baca lagi surah Fatihah. Ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah, makmum bila mana dia sembahyang tengah baca Fatihah, tiba-tiba duk bersin, maka disebut dalam kitab Ar-Rawdah, Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin karangan Imam An-Nawawi, ketika mana dia bersin tengah sembahyang, maka diharuskan ataupun dibolehkan kepada dia untuk menyebut alhamdulillah. Disebut dalam kitab Rawdah Imam Nawawi, falyahmadillahu ta'ala bilisanihi wa yasma'u nafsahu, kata Imam Nawawi. Boleh untuk dia menyebut alhamdulillah dengan niat berzikir. Dengan niat berzikir. Kita baca Fatihah. Bila kita baca Fatihah bersin, tengah duk baca alhamdulillahi rabbil alamin, bersin. Maka adakah perlu untuk diulang daripada bismillah ayat pertama atau hanya menyambung pada ayat yang ketiga? Maka kata Imam Nawawi, disambung terus pada Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai habis. Dan sekiranya dia bersin, dia suruh alhamdulillah, maka pada ketika tengah ayat alhamdulillahi rabbil, bersin, maka dia suruh alhamdulillah, maka dia kena ulang pada ayat pertama, ayat yang kedua tu sahaja, alhamdulillahi rabbil alamin, tak perlu untuk dia ulang bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagi orang yang berada di sebelah dia, makmum yang di sebelah, dengar kawan sebelah bersin, apabila dia menyebut yarhamkallah, pada ketika itu tidak disunatkan untuk menjawab. Nabi sebut apabila idza atasa ahadukum, apabila seseorang kamu bersin, falyahmadillah, kata Nabi, maka sebutlah alhamdulillah. Orang yang dengar menyebut yarhamkallah. Yang bersin tadi, apabila orang dengar mengatakan kepada dia yarhamkallah, yang bersin sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang dengar sebut Allah merahmati engkau. Sebab apa merahmati engkau? Kan orang sains buat kajian, kalaulah kita ni, sebab apa Nabi suruh sebut alhamdulillah, tengah kita bersin kita tu berhenti satu saat jantung kita. Orang sains buat kajian, tengah duk bersin tu jantung berhenti satu saat. Maka sebab tu Nabi suruh kita menyebut alhamdulillah. Orang yang mendengar, bila disebut alhamdulillah, yang mendengar sunnah untuk menyebut yarhamkallah, maka dijawab balik oleh orang yang bersin dengan disebut yahdikumullah wa yuslihu balakum. Pada ketika semayang, luar daripada semayang, sunat untuk dia menjawab orang yang bersin. Pada ketika mana salat, tidak disunatkan untuk kita menjawab orang yang bersin dalam semayang. Kalau dia menjawab juga dengan niat dia berzikir, maka makruh perbuatan tersebut. Tidak batal semayang, tetapi makruh. Ketika mana semayang, orang sebelah bersin, dia sebut pelannya alhamdulillah, kita haduk tepi yarhamkallah, maka makruh perbuatan tersebut, tidak membatalkan semayang jika kita berniat dengan niat berzikir. Kalau saja kita pergi jawab yarhamkallah, tengah duk semayang kita pergi jawab yarhamkallah tanpa berniat dengan niat zikir, maka batal semayang tersebut. Taib, makmum ni tadi dia berbimbang membaca tasbih atau zikir selepas doa iftitah dan a'udzubillah yang lain daripada Fatihah. Kata pengarang, makmum yang berbimbang, yakni yang masyghul ni maksudnya yang disibukkan dirinya membaca tasbih. Masyghul tu maksudnya sibuk. Kita kalau tanya orang, hang sibuk tak petang lagi, malam lagi lepas mayang, lepas isyak sibuk tak? Maka kita sebut masyghul. Kata masyghul, lepas isyak masyghul lah. Masyghul tu maksudnya sibuk.
Yang masyghul, makmum yang berbimbang, yang masyghul dirinya membaca tasbih atau zikir selepas membaca doa iftitah dan ta'awudz yang lain daripada Fatihah, maka ia dikira taksir, yakni cuai, dan tidak gugur daripadanya membaca Fatihah tanpa khilaf lagi di antara ulama mazhab. Ulama dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada khilaf, menyatakan bahawa orang yang lepas angkat takbir, dia baca doa iftitah, dia baca a'udzubillah, lepas tu dia ghalib dengan zikir, dia ghalib dengan bertasbih, dia ghalib tak mau nak baca Fatihah lagi. Dia kata imam baca panjang ni, 2 muka surat, 1 muka surat ataupun 1 muka setengah, maka dia kata lambat lagi nak rukuk, dia pun berzikir ataupun dia bertasbih ataupun apa-apa yang dia baca dengan niat berzikir dalam sembahyang tersebut. Tiba tengah duduk berzikir, imam rukuk. Sebenarnya lepas baca auzubillah, doa iftitah, baca auzubillah, teruslah baca Fatihah. Tapi dia sibukkan diri dia dengan berzikir dulu, dengan alasan dia kata sekejap lagi lambat lagi imam ni kan? Kalau kata aku baca Fatihah habis terus, imam tak rukuk ni, dia pun berzikir dulu. Tiba-tiba tengah duduk berzikir, imam rukuk. Maka pada ketika itu tidak ada khilaf di antara ulama mazhab. Ulama mazhab di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada khilaf bahawa tidak gugur bacaan Fatihah. Tak gugur bacaan Fatihah maksudnya bila imam rukuk, dia kena perhabis bacaan Fatihah dia. Sebab apa? Sebab tadi taksir dia, cuai, kerana dia berbimbang dengan berzikir. Seperti mana dinakalkan di dalam Syarhul Muhadzab daripada Imamul Haramain. Di dalam Syarhul Muhadzab disebut oleh Imamul Haramain Abdul Malik bin Abdullah Al-Haramain Al-Juwaini. Dia sebut bahawa makmum itu tidak gugur daripada dia bacaan Fatihah. Tidak ada khilaf di kalangan ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i. Masalah yang ke-35, makmum yang tidak membaca sesuatu selepas takbiratul ihram. Ni dia angkat takbir tak baca apa langsung. Tadi duk kalut tasbih, duk kalut berzikir, lepas doa iftitah dia kalut, duk baca tasbih, dia kalut berzikir subhanallah alhamdulillah apa semua. Zikir, zikir dengan qasidah beza tuan-tuan. Zikir dengan qasidah beza. Kita jangan samakan, sekali lagi qasidah pun pi baca dalam semayang, batal semayang. Qasidah ni lagu lah, yang kita duk apa nasyid tu lah, ya hanana ataupun ya badratim, apa nama yang qasidah memuji Rasulullah. Qasidah itu bukan zikir. Apabila dibaca di dalam semayang, maka batal semayang. Ataupun kita baca kan apa, ada cerita dia tu daripada akil baligh sampai ke tua. Anak dia menasyid dalam bilik ayat, keluar dia buh nampak. Rupanya dia duk ingat satu ayat Quran. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina. Mak dia kata yang hampir nampak dia semua. Ni anak hang ni duk baca ayat Quran dalam bilik ayat. Mak dia tanya, hang nyanyi baca apa dalam bilik ayat? Mana baca ayat Quran, duk baca tala'al badru alaina. Hak ayah dia kata, mak dia kata yang ayah hang pun tu bukan ayat Quran. Habis tu pada hak tu nasyid. Dah kali ayah dia teriak pula. Mak dia tanya teriak siapa? Rupanya aku daripada akil baligh baca hak tu dalam mayang, dia ingat ayat Quran. Baca qasidah, hak tu nama dia qasidah. Memuji Rasulullah nama dia qasidah, tidak disebut sebagai zikir. Tidak disebut sebagai zikir yang boleh dibaca dalam semayang. Zikir ni apa dia? Zikir maksud dia ingat kepada Allah. Qasidah memuji Rasulullah. Qasidah dalam semayang dibaca batal semayang. Dia angkat takbir Allahu Akbar, dia tak baca apa? Dia baca ya badratim, ya badratim. Dia baca tu, duk puji Rasulullah dalam mayang. Maka batal mayang tersebut. Tapi kalau dia Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu zikir. Selawat kepada Nabi itu zikir. Maka zikir tidak membatalkan semayang. Baik, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, masalah yang ke-35, makmum ni lepas daripada dia angkat takbir, dia tak baca apa langsung. Diam tengok dengar tu imam duk baca apa. Diam tak baca apa.
lepas takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa dia? Takbiratul ihram iaitulah menyebut Allahu Akbar. Takbiratul ihram menyebut Allahu Akbar. Ada orang dia mai sembahyang jemaah. Dia mai sembahyang jemaah, dia angkat tangan tanpa menyebut Allahu Akbar, tak sah sembahyang tersebut. Ada orang dia mai sembahyang jemaah ataupun dia sembahyang seorang-seorang di rumah, dia tak angkat tangan, terus letak tangan atas pusat bawah dada. Dia menyebut Allahu Akbar, terus dia letak atas pusat bawah dada tangan dia, tanpa dia mengangkat tangan separas hazwa mankibai. Dalam hadis disebut sama ada diangkat separas dengan dada ataupun diangkat separas dengan anak cuping telinga. Dia tak angkat tangan. Maka mengangkat tangan ketika mana takbiratul ihram sunnah. Menyebut Allahu Akbar itu rukun. Orang ni tadi dia menyebut Allahu Akbar, tak angkat tangan, maka sah sembahyang. Ada orang dia angkat tangan, dia tak menyebut Allahu Akbar, maka tidak sah solat tersebut. Makmum ni tadi, lepas daripada takbiratul ihram, dia tidak membaca sesuatu. Makmum yang bertakbiratul ihram kemudian diam, tidak membaca ia sesuatu selepas takbiratul ihram, maka ia dihukum taksir, yakni cuai, kerana ia dilarang mendengar bagi bacaan yang lain daripada imamnya. Lepas daripada takbiratul ihram, dia diam, dia tak baca apa langsung. Dia tak baca apa langsung. Dia tak baca apa, maknanya lepas daripada takbiratul ihram sunnah untuk dia baca doa iftitah. Sekurang-kurang doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, yang paling pendek, ataupun yang kita duk baca selalu Allahu Akbar kabira sampai habis tu. Maka dia ni angkat takbir, dia tak baca apa langsung. Pada ketika itu, kalau dia tidak baca apa-apa, dia dikira sebagai orang yang cuai kerana ia dilarang mendengar bagi bacaan lain daripada imamnya. Sebenarnya waktu tu dia diam, dia kena dengar bacaan imam. Dia tak kalit pula. Kalit buat benda hal lain. Teringat tak beli makanan tadi, ataupun teringat sayang tak beli buah di kedai tadi, lalu tak berhenti singgah. Maka pada ketika tu dia dikira sebagai orang yang cuai, seperti mana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi pada bab sujud tilawah di dalam kitab Ar-Rawdah. Dalam bab sujud tilawah, Imam Nawawi sebut berkenaan dengan makmum yang lepas daripada takbiratul ihram, dia diam, tak baca apa langsung. Maka Imam Nawawi kata orang ini dikira sebagai orang yang cuai. Sujud tilawah disebut di dalam bab sujud tilawah. Sujud tilawah ni apa dia? Sujud tilawah apabila sampai kepada ayat Al-Quran yang perlu sujud, maka perlu disunatkan untuk sujud. Ada di sana yang disebut sebagai sujud tilawah, pada ketika ayat perlu sujud, dia sujud. Ada di sana yang disebut sebagai sujud syukur. Kita dengar berita boleh keluar KWSP, akaun pertama 10,000 boleh buat keluar, kita pun buat keluar. Maka boleh buat keluar ni tadi berita gembira pada kita, maka pada kita sujud syukur. Yang ketiga disebut sebagai sujud sahwi. Sujud sahwi kerana lupa sunat di dalam sembahyang. Sunat yang dituntut di dalam sembahyang apabila ditinggalkan, maka disunatkan tampung dengan sujud sahwi. Sujud sahwi apa dia? Sujud yang dilakukan disebabkan lupa. Sujud yang dilakukan disebabkan lupa di dalam sembahyang. Ketiga-tiga sujud ni perlu kepada adanya wudu. Sujud tilawah, sujud syukur dan sujud sahwi. Sebahagian ulama kata sujud syukur tak ada wudu pun tak apa. Dengar berita kata boleh gembira, berita gembira dekat kita, maka kita pun terus turun sujud dengan niat sujud syukur. Sebahagian ulama kata tak perlu pun ada wudu. Sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i meletakkan syarat perlunya ada wudu kerana itu adalah ibadah. Dan sujud itu adalah ibadah. Baik, sujud sahwi disebabkan tertinggal sunnah di dalam sembahyang. Sebagai contoh, tertinggal doa kunut. Dia biasa duduk di Madinah, tak baca doa kunut. Ataupun dia mengaji di Mesir, tak pernah duduk baca doa kunut di masjid surau apa semua.
mai balik Malaysia dia semayang tertinggal, kan? Ataupun dia semayang sendiri di rumah, dia tak buat apa doa kunut, tertinggal doa kunut, maka sebelum memberi salam sunat untuk dia sujud sahwi, sujud 2 kali, dibaca subhana man la yanam wa la yashu, 2 kali sujud, kemudian beri salam. Taib, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Imam Nawawi sebut bahawa disebut di dalam bab sujud tilawah di dalam kitab Ar-Rawdah karangan Imam Nawawi, Rawdatul Talibin, dan maksud dengan larangan di sini ialah larangan makruh. Makruh. Makruh ni maksudnya perkara yang diberi pahala jika ditinggalkan, kalau dia lakukan maka dibenci oleh Rasulullah. Tu maksudnya makruh. Nah, kalau dilakukan dibenci oleh Nabi. Macam kita lah, kita larang anak kita kan. Kita larang anak kita kata jangan pi. Dia kata nak pi Zat. Kita kata jangan pi. Lepas tu dia kata nak pi tengok je. Kita kata pi lah. Pergilah tu maksudnya dalam keadaan kita marah dia ataupun benci pada dia, pasal dia nak pi juga. Lagu itulah perbuatan makruh ni tadi. Kalau kita buat juga dibenci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud yang dikira sebagai taksir ataupun cuai, orang yang diam selepas daripada takbiratul ihram, apa satu pun tak baca, maka dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Ar-Rawdatul Talibin menyatakan bahawa larangan diam itu tadi, cuai itu tadi, maksud dia membawa kepada larangan makruh. Masalah yang ke-36, makmum yang was-was di dalam bacaan Fatihah. Was-was. Was-was ni gangguan syaitan. Kata para ulama, was-was ni tuan-tuan, ibu-ibu, ayah dirahmati Allah, disebabkan 2 benda. Was-was disebabkan 2 benda. Yang pertama, disebabkan oleh kurangnya iman. Was-was yang pertama disebabkan oleh kurangnya iman. Yang kedua, kata para ulama, was-was disebabkan oleh kurangnya ilmu. Was-was ni apa dia? Was-was merupakan gangguan syaitan yang bernama Al-Khannas. Kan di dalam surah An-Nas disebut oleh Allah, min syarril waswasil khannas. Minta berlindung kepada Allah daripada was-was, gangguan bisikan hati syaitan yang membisik hati manusia ketika mana melakukan ibadah kepada Allah, yang disebut sebagai syaitan Al-Khannas. Syaitan Al-Khannas. Baik, kata para ulama, was-was disebabkan 2 benda. Yang pertama disebab kurangnya iman, yang kedua disebabkan kurangnya ilmu. Syaitan ni tuan-tuan, dia datang ganggu manusia dalam banyak keadaan. Ada orang dia mai ganggu ketika mana buang air kecil, nak kencing dia mai ganggu. Ada orang dia mai ganggu, was-was ni syaitan Al-Khannas, dia mai ganggu ketika mana angkat takbir, Allahu Akbar, angkat takbir, dia ganggu waktu tu. Ada orang dia mai ganggu ketika mana baca Fatihah. Ada orang dia mai ganggu ketika mana tahiyat akhir. Ada orang dia mai ganggu ketika mana nak ambil wuduk dan seumpamanya. Mai kena tuan-tuan, musim kita ni kalau duduk Malaysia tak ada lah musim sejuk. Kena negara hak ada musim sejuk. Saya kawan saya seorang daripada Terengganu, dia duduk ambil dia ni was-was. Kadang semayang, kalau suruh dia jadi makmum, dia nak angkat takbir tu Allahu Akbar, waktu nak takbir dah kali suruh dia jadi imam. Suruh dia jadi imam, dekah pula dia angkat takbir. Terus je sekali takbir, terus semayang. Begitu juga ketika mana tengah ambil wuduk. Kesian tengok kalau ambil wuduk kena musim sejuk. Madinah taklah sejuk sangat, 5 Celsius je, paling pun 3-4 Celsius waktu pagi. Kena musim sejuk, kalau dia ambil wuduk, jenuh duk tampak belakang. Tampak belakang, derah pula, laju pula dia ambil wuduk. Jadi orang yang was-was, kata para ulama, disebabkan 2 benda. Yang pertama, kurang iman. Kurang iman nak buat lagu mana? Kurang iman, kata para ulama, antaranya kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah di atas dosa kesalahan yang kita lakukan. Yang pertama, kata para ulama, disebabkan kurang iman ni tadi, banyakkan istighfar. Yang kedua, kata para ulama, banyakkan selawat kepada Nabi. Kurang iman, banyakkan selawat kepada Nabi.
Kemudian yang ketiga, kata para ulama, disebabkan kurang iman, maka banyak lakukan amal kebajikan kepada Allah. Banyak lakukan amal kebajikan kepada Allah. Yang kedua, sebab was-was, kata para ulama, disebabkan kurangnya ilmu. Kurang ilmu, cara lagu mana? Kurang ilmu, kena pergi menuntut ilmu, kena pergi mengaji. Mai tengah duk angkat takbir Allahu Akbar, syaitan mai bisik angkat takbir tak kena tu. Mai tengah duk baca bismillah, duk bismillah baca Fatihah, duk bismillah, bismillah, syaitan mai bisik huruf ba sebut tak betul tu. Ba tu sebahagian daripada surah Fatihah. Maka dia duk ulang tu bismillah, duk bismillah. Kena pergi mengaji. Bagaimana cara untuk melayan was-was ni tadi? Kata para ulama, jangan dilayan. Bagaimana cara nak layan was-was? Kata para ulama, jangan dilayan. Kalau nak layan, cara nak layan was-was lagu mana? Bila syaitan al-khannas mai bisik, kita angkat takbir Allahu Akbar, syaitan khannas kata angkat takbir tu niat tak kena tu. Habaq dekat syaitan tu pada ketika tu, oi syaitan hang bodoh tak mengaji. Abang lagu tu kat syaitan. Tu cara nak layan. Bukan layan dia bila syaitan al-khannas mai bisik kata angkat takbir tak kena, kita pun berhenti, kita pun duk monolog seorang-seorang. Tak kena ke? Tak kena ke lagu mana nak sebut? Kita pergi belajar pula dengan syaitan. Bukan lagu tu cara dia. Maka kata para ulama, sebab was-was yang kedua disebabkan kurang ilmu, kena pergi mengaji. Bila mana baca bismillah surah Fatihah, kita duk baca bismillah, bismillah, mai was-was bisikan syaitan, dia kata kena baca ba tu bagi bunyi. Kita pun duk ulang bismillah, bismillah. Duk ulang itu kita melayan was-was tersebut. Kata para ulama, nak layan was-was dengan mengatakan kepada bisikan tersebut, memang begitu cara baca dia. Syaitan mai bisik sebut bismillah tak kena tu. Habaq kat syaitan tu memang lagu tu hang tak mengaji. Aku pi dah kelas ustaz apa? Ada kan di sini tajwid kan. Kelas Ustaz Yusuf ajak mengaji Quran, aku mengaji dah. Memang lagu tu sebut dah. Maka kalau kita duduk ulang lagi, itu tanda kita layan was-was. Tanda kita layan was-was disebabkan kurang ilmu kita. Cara nak layan dia, bila dia kata baca bismillah tak kena, huruf ba tu penting. Kalau tertanggal satu huruf maka tak sah mayang. Maka pada ketika tersebut, pada bisikan tersebut, memang lagu tu cara bacaan, dan teruskan bacaan tanpa perlu diulang. Baik, makmum ni tadi, was-was di dalam bacaan Fatihah. Jika sekiranya makmum itu dibala, bala ni maksudnya ujian. Makmum dibala, kata musannif pengarang kitab, orang yang kena was-was ni bala ataupun ujian daripada Allah kepada dia. Maka sebab itulah kata para ulama, bila mana kita dibala ataupun diuji dengan was-was, banyakkan istighfar kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala sebut faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara, maka banyakkanlah beristighfar kepada Allah, sungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun. Bila mana kita ni tadi diuji oleh Allah, banyakkan istighfar. Allah Ta'ala suruh kita beristighfar. Ketika mana kita beristighfar, kata Allah dalam surah Nuh, yursilis samaa'a alaikum midrara. Allah Ta'ala turunkan daripada langit air hujan. Yursilis samaa'a alaikum, diturunkan air, maksudnya diturunkan rahmat kepada orang yang banyak beristighfar kepada Allah. Jadi was-was ni sebahagian daripada bala ataupun ujian, kata pengarang kitab. Jika sekiranya makmum itu dibala dengan was-was dalam bacaan Fatihah, waktu nak baca Fatihah dia diuji dengan bisikan was-was ni tadi, maka sebelum ia menghabiskan bacaan Fatihahnya sehingga imamnya rukuk, wajib ke atas makmum takhalluf supaya menghabiskan Fatihahnya. Takhalluf ni maksudnya terkebelakang daripada pergerakan imam. Imam rukuk, makmum masih lagi steady, duduk qiyam lagi, menghabiskan bacaan Fatihah. Taib, dan adalah hukumnya seperti hukum orang yang takhalluf dengan sebab uzur. Was-was satu keuzuran.
Yang tadi satu bala ujian daripada Allah, yang kedua dia merupakan satu keuzuran, diberi uzur kepada makmum tersebut. Dia tak rukuk bersama imam disebabkan menghabiskan bacaan Fatihah, maka pada ketika dia qiyam imam dah rukuk, itu satu keuzuran kepada dia. Takhalluf dia daripada pergerakan imam, takhalluf itu diberi keuzuran mengikut apa yang dinaqalkan oleh Al-Qamuli di dalam kitab Al-Jawahir. Al-Qamuli ni ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i. Najmuddin Al-Qamuli, seorang faqih mazhab Syafi'i daripada Mesir. Disebut di dalam kitab di Al-Jawahir daripada Imam An-Nawawi, katanya, dan apa yang aku sangkanya adalah sah, tetapi mengikut apa yang disebutkan di dalam Syarhul Muhazzab, bahawa makmum tersebut tidaklah diberi hukum uzur. Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, aku menyangka sah semayang tersebut. Tetapi kata Imam Nawawi, dia kata bahawa makmum tersebut tidak diberi hukum uzur. Tak ada uzur bagi dia. Makmum yang was-was ni tak ada uzur. Sebab apa Imam Nawawi kata tak ada uzur? Nak elak daripada makmum tu supaya jangan layan was-was tersebut. Kalau diberi uzur, keuzuran kepada makmum yang was-was, dia baca Fatihah, duk bismillah, duk alhamdulillah, duk ulang lagu tu. Kalau diberi keuzuran, Imam Nawawi dia tak bagi uzur. Sebab apa? Tak mau makmum ni layan. Kerana kalau diberi uzur kepada makmum, nescaya semayang semua nanti dia akan layan was-was tersebut. Sebab tu Imam Nawawi kata sah mayang, tetapi tidak ada hukum uzur ke atas makmum tersebut. Maka kata para ulama, ketika mana makmum ini tadi was-was, sama-sama angkat takbir dengan imam, Allahu Akbar, terus baca Fatihah tanpa menunggu habisnya bacaan Fatihah imam, bagi makmum tersebut yang was-was pada dia. Kerana apa? Kerana dia termasuk di dalam kalangan makmum yang bat'ul qira'ah, yang lambat bacaan dia. Diqiyaskan, disamakan makmum yang was-was pada membaca Fatihah, bimbang kalau imam rukuk, dia tak rukuk bersama imam. Imam Nawawi kata tak ada uzur kepada dia. Kalau dia rukuk tak sah mayang pasal dia tinggal Fatihah. Maka pada ketika itu sebahagian ulama dalam mazhab Imam Syafi'i meletakkan bahawa makmum ni tadi sama dengan orang yang lambat bacaan. Sama orang yang lambat bacaan, sama-sama imam Allahu Akbar, makmum ni dia lambat baca, makmum ni dia was-was, sama-sama angkat takbir, terus baca Fatihah tanpa menunggu habis bacaan Fatihah imam. Supaya apa? Supaya dia boleh turun rukuk bersama dengan imam tanpa takhalluf. Kerana apa? Kerana takhalluf kepada orang yang was-was, kata Imam Nawawi, tidak ada uzur kepada dia. Sah mayang, tetapi tidak ada uzur bagi makmum ni tadi, ketika mana dia takhalluf tu tadi. Tapi kata Imam Al-Qamuli, berkata pengarang kitab kita, iaitulah Ibnul Imad Al-Misri, dalam mengarang berkenaan dengan hukum makmum dan imam ni tadi, disebut di atas itu, dia kata bahawa takhalluf dengan sebab uzur, itu khilaf di dalam mazhab Imam Syafi'i. Tiga-tiga dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Al-Qamuli, Najmuddin Al-Qamuli Al-Misri, mazhab Syafi'i. Imam Nawawi juga mazhab Syafi'i. Imam Ibnul Imad yang mengarang kitab ni juga mazhab Imam Syafi'i. Maka kita ambil pandangan para ulama ini sebagai satu keluasan, sebagai kemudahan kepada kita. Maka yang paling mudah lagu mana? Apabila angkat takbir, orang yang lambat bacaan Fatihah dia disebabkan was-was ataupun memang dia lambat baca, pada ketika itu sama-sama angkat takbir, imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar lepas takbiratul ihram imam. Pada ketika itu makmum terus membaca Fatihah tanpa perlu menunggu bacaan Fatihah imam habis, kerana lambat dan was-was makmum itu tadi. Lagu mana bacaannya? Fatihah tu rukun. Fatihah rukun. Pada bacaan boleh makmum ini tadi dulu daripada imam.
Nah, pada pergerakan hari itu kita telah sentuh, pada pergerakan takbiratul ihram batal salat, pada lain daripada takbiratul ihram rukuk, i'tidal, sujud makruh perbuatan tersebut, pada memberi salam sah sembahyang tetapi tidak dapat fadilat jemaah, itu pada pergerakan. Pada pada qauli, pada sebutan, maka boleh makmum itu dulu daripada imam pada sebutan. Sebutan apa? Sebutan bacaan Fatihah tu tadi. Nah, itu pun mazhab Syafi'i disunatkan untuk dengar dulu bacaan imam. Selesai imam Fatihah baru makmum baca. Tetapi disebabkan uzur makmum, was-was yang ada pada makmum dan lambat bacaan yang ada pada makmum itu tadi, maka dibolehkan kepada makmum untuk sama-sama angkat takbir terus membaca Fatihah kerana tak mau takhalluf daripada pergerakan imam. Masalah yang ke-37, makmum lupa membaca Fatihah hingga imam rukuk. Makmum ni dia ghalid dengar imam baca. Kena pula tu imam baca sedap, pergi Masjidil Haram ke ataupun pergi mana-mana masjid sembahyang hari tarawih bulan Ramadan, dia pun Allahu Akbar ghalid, tiba-tiba imam rukuk, lupa dia untuk baca Fatihah. Jika makmum itu terlupa membaca Fatihah setelah bertakbiratul ihram dan ia tidak sedar melainkan selepas imamnya rukuk, Fatihah ni sebahagian daripada rukun sembahyang. Nabi sebut la salata liman lam yaqra bi ummil kitab atau bi ummil Quran. Tidak ada salat, maknanya tidak sah ataupun tidak sempurna sembahyang bagi orang yang tidak membaca ummil kitab, membaca surah Fatihah di dalam sembahyang. Dalam mazhab Imam Syafi'i, berdasarkan hadis Nabi tersebut, maka Fatihah sebahagian daripada rukun. Dalam mazhab yang lain, seperti mana mazhab Imam Hanafi, baca pilah ayat apa pun sah sembahyang. Dia angkat takbir Allahu Akbar, Nun wal qalami wa ma yasturun, Allahu Akbar, di rukuk, sah sembahyang dalam mazhab Imam Hanafi. Dalam mazhab yang lain daripada mazhab Imam Syafi'i, pada ketika bacaan imam jahar, imam baca kuat, makruh makmum membaca. Imam tu baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lain pada mazhab Imam Syafi'i, kalau kita baca pada ketika tu makruh. Yang disunatkan apa? Dengar bacaan imam berdasarkan dalil Allah Ta'ala sebut idza quri'al Qur'an, apabila dibaca ayat Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Allah Ta'ala kata fastami'u, dengar, wa ansitu, arahan supaya diam, la'allakum turhamun. Maka dalam mazhab yang lain, makruh kita baca ketika mana imam baca kuat. Sembahyang isyak, sembahyang subuh, sembahyang maghrib rakaat pertama dan kedua ni tadi, kalau imam baca kuat, maka makruh kita baca di belakang imam. Dalam mazhab Imam Hanafi, baca pilah apa pun, angkat takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu Akbar, di rukuk. Maka sah sembahyang tersebut dalam mazhab Imam Hanafi. Berdasarkan dalil Allah Ta'ala sebut faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah daripada kamu apa yang mudah daripada Quran tersebut, dalam mazhab Imam Hanafi. Maka dalam mazhab kita Imam Syafi'i, membaca Fatihah sebahagian daripada rukun, dan tidak baca Fatihah dalam apa-apa sembahyang yang wafardu, maka batal solat tersebut, tidak sempurna. Berdasarkan dalil Allah, Nabi sebut la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada sembahyang, maknanya tidak sempurna sembahyang bagi orang yang tidak membaca ummil kitab, iaitulah Al-Fatihah. Jadi kan kita ini ada saudara baru kita yang bacaan dia tak reti ataupun tak boleh nak baca. Tak boleh nak baca. Maka kita dalam mazhab Imam Syafi'i, janganlah tekan dia sampai dia rasa terbeban. Saudara baru kita, orang yang baru kenal dengan Islam, dia pun mengucap 2 kalimah syahadah dengan sebab kita, maka ganjaran dia lebih besar daripada unta merah, kata Nabi. Sangat besar ganjaran orang yang membawa
atau mengajak orang lain untuk mendapat hidayah daripada Allah ni tadi, bila dia masuk Islam, kita suruh dia belajar pasal semayang. Bila dia belajar pasal semayang, kita paksa dia untuk dia membaca Fatihah juga. Memaksa ni tadi pada ketika itu menyebabkan dia, kita paksa, menyebabkan dia lari daripada Islam, maka pada ketika itu sangatlah teruk kita, ataupun haram hukumnya, menyebabkan dia lari, maka kita boleh bertaklid kepada mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi kata apa? Baca pilah apa pun dalam semayang. Hatta para ulama bahas dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, boleh untuk dia menggantikan bacaan Fatihah 7 ayat itu dengan sekira-kira tasbih atau zikir apa pun sepanjang 7 ayat Fatihah tu tadi. Boleh untuk dia ganti. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri. Maka jangan terlalu keras. Ada orang dia terlalu keras. Dia kata tak boleh, hang kena baca Fatihah ke? Fatihah ni rukun dalam sembahyang mazhab kita Imam Syafi'i. Sedangkan dia baru orang yang baru mengenal Islam. Lain orang tu memang dah lama kenal Islam, daripada lahir dia memang orang Islam. Maka kena paksa dia untuk dia membaca juga. Apabila dia belajar, tak boleh juga untuk membaca surah Fatihah. Muka pun tengok tak faham, tak boleh nak baca. Maka boleh untuk dia menggantikan dengan apa-apa zikir yang sekira-kira panjang surah Al-Fatihah tersebut. Makmum ni tadi, dia lupa baca Fatihah hingga imam rukuk. Jika makmum terlupa membaca Fatihah setelah bertakbiratul ihram dan ia tidak sedar melainkan selepas imamnya rukuk, maka ia dibolehkan takhalluf kerana menghabiskan Fatihahnya. Dia baca imam rukuk, elok-elok imam wasjud wa qatarib, imam baca, ataupun imam baca wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abud lakum dinukum waliyadin. Imam baca sedang, dia ghalid dengar bacaan imam, maka pada ketika imam Allahu Akbar nak turun rukuk, baru dia teringat pada ketika itu, maka dia ni tadi diberi keuzuran takhalluf disebab lupa dia. Nah, disebabkan lupa dia, Nabi sebut rufi'al qalamu 'anis salas, diangkat pena, tidak dikira hukum kepada orang yang 3 keadaan. Yang pertama 'anil khata' wan nisyan, Nabi kata daripada orang yang salah dan lupa. Orang yang lupa, dia lupa, patutnya waktu tu dah imam habis Fatihah, imam baca surah, dia kena baca Fatihah. Tapi dia ghalid dengar sedap imam, dia duduk imam Sudais pi Mekah, mayang Masjidil Haram, mayang belakang imam Sudais pula hari tu kena giliat. Maka dia ghalid dengar sampai terlupa, terlupa nak baca Fatihah, imam rukuk Allahu Akbar. Maka pada ketika itu dia kena habiskan bacaan Fatihah dia, dan dia dibolehkan takhalluf. Takhalluf ni maksudnya terkebelakang pergerakan daripada imam. Imam turun rukuk, dia masih lagi qiyam menghabiskan Fatihah dia. Dan adalah takhallufnya itu dengan uzur. Takhalluf dia disebabkan uzur. Uzur apa? Uzur sebab terlupa. Dan kata qila, qila ni tidak diketahui siapa yang sebut. Kalau ada dalam kitab-kitab fiqh, qila tak tahu siapa yang sebut. Kalau qala tahu siapa yang sebut, Imam Nawawi ke, Imam Syafi'i ke, Imam Al-Qabuli ke. Tapi kalau disebut kata qila ni tidak diketahui. Tapi ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i, dan kata qila tidak diberikan uzur pada demikian kerana taksirnya, cuainya dengan sebab lupanya. Sebahagian pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i tak ada uzur bagi dia. Tak boleh, dia ni tadi dia tak boleh takhalluf dengan imam. Sebab apa? Sebab dia tu taksir, lupa. Orang memang dah nak semayang, duk buat ghalid juga. Pasal apa? Nak dengar, betul nak dengar, pasang radio ataupun buat rakaman ke apa ke. Tapi dia ghalid dengar bacaan imam ni tadi. Disebabkan ghalid ni tadi dia lupa. Lupa tu adalah cuai bagi makmum tersebut. Dan lanjutan masalah ini, jika makmum itu tidak sedar bahawa ia meninggalkan bacaan Fatihah hingga rukuk ia serta imamnya,
maka tidaklah harus ia, yakni makmum itu, kembali kepada qiyam berdiri untuk membaca Fatihah. Bahkan hendaklah ia terus mengikut imamnya dan luputlah rakaat itu baginya, maka oleh itu wajiblah ia tambahkan satu rakaat lagi selepas salam imamnya. Dia lupa baca Fatihah, qalid dengar bacaan imam, imam baca sedap, qalid. Lepas tu imam rukuk, Allahu Akbar, dia pun rukuk. Dalam duk rukuk baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdih, ataupun subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli, sambil duk baca tasbih baru teringat Allah. Dalam hati dia sebut Fatihah tak baca tadi. Dia pergi bangkit balik. Dia pergi bangkit balik. Maka pada ketika itu tidaklah harus ia kembali kepada qiyam. Tak payah pergi bangkit balik. Nah, dia dah rukuk dah. Dalam rukuk dia teringat Allah tak baca Fatihah hari tadi, pasal ghalib dengar bacaan imam, ataupun ghalib dapat teringat apa-apa ke sampai lupa baca Fatihah, imam rukuk, dia terus rukuk. Maka pada ketika dia rukuk, tengah duk baca tasbih, tak perlu untuk dia bangkit balik untuk baca Fatihah dia tadi. Tetapi apa yang perlu dia buat, hendaklah ia terus mengikut imamnya dan luput rakaat itu bagi dia. Dia dah rukuk dah, imam pun dah rukuk, dia pun rukuk, maka pada ketika itu dia kena terus rukuk iktidal, ikut semua pergerakan imam, tetapi dia tidak mendapat rakaat tersebut. Dia tak mendapat rakaat tersebut sebab apa? Sebab dia meninggalkan rukun, iaitu membaca Fatihah. Kerana kata imam, kata Nabi SAW, tidak sempurna salat man lam yaqra, siapa yang tidak baca ummil kitab, tidak membaca surah Fatihah. Di sana ada hadis yang Nabi sebut, man adraka raka'atan faqad adraka as-salah, siapa-siapa yang sempat rukuk bersama imam, maka dia mendapat rakaat tersebut. Tiba-tiba mai dalam ni dia kata dia rukuk bersama imam dalam keadaan dia tinggalkan Fatihah, maka dia tak dapat rakaat tersebut. Lagu mana cerita? Sedangkan Nabi kata man adraka raka'atan, siapa-siapa yang sempat rukuk bersama imam, dia dapat rakaat tersebut. Dalam ni dia kata tak baca Fatihah tapi dia sempat rukuk dengan imam, maka dia tidak dapat rakaat. Sebab apa? Sebab meninggalkan Fatihah. Apabila meninggalkan Fatihah, Fatihah kita sebut tadi salah satu rukun daripada mazhab Imam Syafi'i dalam sembahyang. Rukun dia itulah membaca Fatihah. Meninggalkan rukun tersebut disebabkan lupa ataupun ghalib dan seumpamanya, rukuk dia bersama imam, tak perlu untuk bangkit qiyam balik baca Fatihah, tak perlu. Terus rukuk iktidal bersama imam, tapi rakaat tu tak dapat. Bila rakaat tu tak dapat, maka oleh itu wajiblah ia, yakni makmum tersebut, tambahkan satu rakaat lagi selepas salam imam makmum. Lepas imam bagi salam rakaat ketiga, makmum kena bangkit tambah satu rakaat, sebab rakaat pertama tadi tidak ada rakaat bagi makmum tersebut. Kerana apa? Kerana makmum tak baca Fatihah. Walaupun dia sempat rukuk bersama imam, tetapi dia tu tadi tak sempat baca Fatihah disebabkan lupa, maka tidak dikira rakaat. Imam bagi salam, dia kena naik tambah lagi satu rakaat. Masalah yang ke-38, wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Hukum imam atau makmum syak meninggalkan huruf daripada Fatihah ketika membacanya dan selepasnya. Dia syak. Syak ni ragu-ragu. Ragu-ragu dia, huruf dia tinggal. Baca bismillah, ba tadi bunyi ke tak tahu. Dia duk buat syak lagu tu, dia buat ragu-ragu lagu tu. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang pada masalah yang ke-38, syak makmum pada meninggalkan huruf daripada Fatihah ketika membaca dan selepas daripada membaca tersebut. Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah silap kelemahan saya sendiri, hakikatnya dua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulu qawli hadha
وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك بهم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصل اللهم بجمالك على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.